Sarawak yang ke-15 serta yang berbahagia Datuk Doreen Mayang. Yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, merangkap Timbalan Pengerusi Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak ke-15 serta yang berbahagia Datuk Dayang Mulia binti Datuk Haji Awang Daud. Yang berhormat Datuk Sri Dr. Sim Hui Yan, Presiden Sarawak United People's Party SUPT. Yang berbahagia Datuk Joseph Salang Gandung, Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS. Yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Presiden Parti Progresif Demokratik PDP. Timbalan Presiden Komponen Parti GPS. Yang berhormat Datuk Sri Haji Fadilah Haji Yusof, Naib Yang di-Pertua Kanan Parti PBB Sarawak. Yang bahagia Datuk Amar Michael Majin Anak Jaung, Naib Yang di-Pertua Kanan Parti PBB Sarawak. Yang berhormat Tan Sri Datuk Amar Haji Muhammad Asfia Awan Nasar, Pengerusi Tetap Parti PBB Sarawak, serta yang bahagia Datuk Hajah Fatimah Haji Muhammad Iskandar. Yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalinggi, Setiausaha Agung Parti PBB Sarawak, serta yang berbahagia Datuk Sri Angelina Ujang. Yang berhormat Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah, Ketua Pergerakan Wanita Parti PBB Sarawak. Yang berhormat Tuan Miro Simoh, Ketua Pergerakan Pemuda Parti PBB Sarawak, Naib-Naib Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, Setiausaha Agung Parti Komponen GPS, ahli-ahli Majlis Tertinggi Parti PBB Sarawak, ahli-ahli Majlis Tertinggi Pergerakan Wanita dan Pemuda Parti PBB Sarawak, veteran Parti PBB Sarawak, para perwakilan dan pemerhati induk perwakilan Pergerakan Pemuda dan Pergerakan Wanita dan 82 cawangan Parti PBB Sarawak, tuan-tuan dan puan-puan saudarakan media yang saya hormati sekalian, selamat datang ke Majlis Perasmian Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak ke-15 bertemakan PBB menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak. Div-div kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan bacaan doa. Untuk itu, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi, Naib Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, merangkap Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi 2 untuk memimpin majlis dalam bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Amin amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Esa, yang selayaknya menerima segala puji-pujian. Pada hari yang penuh kebaikan ini, kami menadah tangan bagi menzahirkan kesyukuran kami kepadamu di atas limpah nikmat perpaduan, keharmonian dan kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, kami memohon kehadratmu agar mengurniakan keberkatan dan kerahmatan ke atas semua yang hadir dalam Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak yang ke-15 yang akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Opek, Premier Sarawak, merangkap Yang Pertua Parti PBB Sarawak pada pagi ini. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah perhimpunan yang diadakan ini berjalan dengan lancar dan sempurna, serta mendatangkan kebaikan kepada kami sekalian. Kami memohon agar perhimpunan ini juga akan menjadi landasan buat kami meningkatkan usaha dalam memperkasakan Parti PBB serta menjayakan segala kerja dan perancangan demi kepentingan negeri dan rakyat Sarawak. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami untuk bekerjasama, bantu membantu dengan penuh kesefahaman dalam memikul segala tanggungjawab serta memberi sokongan dan dukungan yang padu
kepada Yang Amat Berhormat Yang di-Pertua Parti PBB Premier Sarawak dan saf kepimpinan PBB dalam membangunkan Sarawak ke arah kecemerlangan. Ya Allah, kurniakanlah kami dengan semangat perjuangan yang tinggi, akhlak dan budi pekerti yang mulia, jiwa yang jujur lagi ikhlas, daya kepimpinan yang teguh dan berintegriti dalam menghadapi segala ujian dan rintangan setiap masa. Jauhkanlah kami daripada persengketaan dan perpecahan. Kekalkanlah kehidupan kami dengan semangat perpaduan dan harmoni dalam masyarakat yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Allahumma ya akramal akramin, bimbinglah dan permudahkanlah segala urusan kami. Kurniakanlah kami dengan nikmat kesihatan yang baik, serta hindarkanlah kami daripada segala musibah, bala bencana dan wabak penyakit. Akhirnya ya Allah, kami memohon kerahmatan serta taufik dan hidayah-Mu kepada Yang Amat Berhormat Premier kami, Yang Pertua Parti PBB, barisan kepimpinan PBB, ahli-ahli PBB serta seluruh rakyat sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Junaidi, Naib Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, merangkap Timbalan Menteri Utility dan Telekomunikasi. Deputi Kenamaan hadirin hormati sekalian, the world has changed dramatically for the past 2 years. But syukur Alhamdulillah, dengan pucuk kepimpinan yang sedia ada, PBB menjamin kestabilan serta memastikan kemakmuran dan kegemilangan Sarawak berterusan. Yes, indeed. With stability, solidity, and strong unity of the people, Sarawak shall continue to pursue its rights and steer Sarawak to become a high-income state by 2030 under the post-COVID-19 development strategy. In line with the theme for this year's Assembly, PBB safeguard the stability, prosperity, and glory of Sarawak. Tahniah PBB Sarawak. Sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh hadirin kepada Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak. Deputi Kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita teruskan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugahana Embas, Timbalan yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, merangkap Timbalan Premier Sarawak selaku pengerusi jawatan kuasa induk Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak ke-15 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Apa khabar semua? Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam satu PBB. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Ji Openg, Yang di-Pertua Parti PBB dan Premier Sarawak, serta yang amat berbahagia Puan Seri Datuk Ahmad Hajah Jumaini Tun Tuanku Haji Bujang, Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, dan Timbalan Pengurusi Perhimpunan Agung Parti PBB, serta yang berbahagia Datuk Dayang Mulia binti Datuk Haji Awang Daud, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Sim Puhian, Presiden of Parti Sarawak United People's Party, yang berbahagia Datuk Joseph Salang Gandum, Presiden Parti Rakyat Sarawak, Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing,
Presiden Parti Progresif, Timbalan-timbalan Presiden Komponen Parti GPS, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusuf Naib yang di-Ketua Kanan Parti PBB Sarawak, yang berbahagia Datuk Amar Michael Manyin Anak Jawung Naib yang di-Ketua Kanan Parti PBB Sarawak, yang berhormat Tan Sri Datuk Amar Haji Muhammad Asfia Awang Nasar, Pengerusi Tetap Parti PBB Sarawak, serta yang berbahagia Datuk Hajah Fatimah Haji Muhammad Iskandar, yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Setiausaha Agung Parti PBB Sarawak, serta yang berbahagia Datin Seri Angelina Ujang, yang berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, Ketua Pergerakan Wanita Parti PBB Sarawak, yang berhormat Tuan Miro Simoh, Ketua Pergerakan Pemuda Parti PBB Sarawak, Naib-naib yang di-Ketua Parti PBB Sarawak, Setiausaha Agung Parti Komponen GPS, ahli-ahli Majlis Tertinggi Parti PBB Sarawak, ahli-ahli Majlis Tertinggi Pergerakan Wanita dan Pemuda Parti PBB Sarawak, veteran-veteran Parti PBB, selamat datang. Para perwakilan dan pemerhati induk, perwakilan Pergerakan Pemuda dan Pergerakan Wanita dari 82 cawangan Parti PBB di seluruh negeri Sarawak. Dan tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian. Yang pertama, saya ingin mengucap selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuari Bintun Abang Haji Openg ke majlis kita pada pagi ini, dan juga saya mengalu-alukan yang berbahagia Puan Sri Datuk Amar Haji Jumaini binti Tunku Haji Bujang, dan kita juga berterima kasih kerana nanti Yang Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri kita akan meresmikan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih. Saya juga mengucap selamat datang kepada semua ahli-ahli Majlis Tertinggi, serta semua para perwakilan dan pemerhati dari 82 cawangan PBB di seluruh Sarawak. Dan kita semua juga mengalu-alukan semua tetamu-tetamu yang turut hadir, termasuk veteran-veteran PBB yang bersama-sama pada kesempatan hari ini. Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, Perhimpunan Agung Parti PBB kita ini sepatutnya diadakan pada bulan Februari 2021, tetapi telah ditunda akibat pandemik COVID-19 yang melanda Sarawak. Kita sekarang amat bertuah kerana dapat melangkah ke fasa parlimen akademik yang membolehkan kita mengadakan Perhimpunan Agung ini dengan SOP yang lebih longgar. We thank God for that, our ability to have the convention here today. Yang Berhormat Datuk Tinggi and ladies and gentlemen, jumlah delegate yang ada pada hari ini adalah 2,420. Dan itu terdiri daripada perwakilan dari 82 cawangan PBB dengan pemerhati, dan juga pagi ini perwakilan dari Pergerakan Wanita dan Pergerakan Pemuda bersama-sama dengan kita dalam majlis peresmian kita pada pagi ini. Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, this Perhimpunan Agung is a very special Perhimpunan Agung kerana kita banyak yang dirayakan. We have a lot to celebrate. Mayang tayo didikagaw ka kita. Nombor satu, first and foremost, today we should be celebrating kemenangan GPS dan PBB dalam pilihan raya yang lepas, di mana
GPS dapat 76 kerusi dari 82 kerusi. Satu kemenangan yang cukup bersejarah. Bagi kita PBB, kita dapat menang semua 47 kerusi yang kita tandingi. And that shows our unity, our full support. Hari ini juga kita bergembira, kita gagati, we also celebrating because in the last 5 years, Sarawak has never enjoyed as much autonomy as we had before. Ini jelas dari beberapa perkembangan politik di tanah air. Yang pertama, penumbuhan gabungan Parti Sarawak. Kerana lepas Barisan Nasional kalah tahun 2018, komponen parti di Sarawak perlu memikir apakah haluan or direction of our party. And it was decided that we form GPS, Gabungan Parti Sarawak. Ini adalah satu langkah yang cukup bijak, cukup berani, kerana GPS telah dipimpin anak Sarawak untuk Sarawak, melaksanakan acuan pembangunan Sarawak, dan sebab itu kita menang banyak because we are able to protect Sarawak right through GPS. Pada masa sama 5 tahun yang lepas sehingga sekarang, kita juga we are all very excited, very happy. We are also celebrating kerana 5 tahun yang lepas kita nampak banyak projek pembangunan di seluruh negeri Sarawak dapat dipercepatkan. First of all, kita di Sarawak ada 5 wilayah pembangunan, development agencies. HDA, Highland Development Agency. Mana orang Baram? Ada sini. Upper Rejang Development Agency, orang Kapit. Oh, nak kuat penjong. Northern Regional Development Agency, Lawas Limbang. Ini kita. Integrated Development Samarahan Agency. Sri Aman Development Agencies. 5 agensi ini telah diluluskan oleh kerajaan peruntukan sebanyak 1.5 billion each. So nampak banyak jalan, banyak jembatan dan projek-projek yang lain telah dijalankan. Bagi negeri Sarawak sendiri, kita ada projek rangkaian jalan pantai Kota Semerahan ke Bentulu ke Pen Borneo, 312 km. Reganya berapa? 5 bilion ringgit. Jaduman is Lebuh Raya kedua, 225 km dari Kota Semerahan ke Sebuyau, Lingga, Semanggang, Roban, Serike dan Sibu. Berharga 6 bilion. Kayak bilion lagi ni, bilion magang. Masa kita COVID dulu, kita ada lockdown. I must apologize because I lock you people down. Waktu itu banyak rakyat hilang pekerjaan. Ramai bisnes tutup dan susah cari makan. Oleh demikian,
Kerajaan Negeri Sarawak melulus 5.7 bilion untuk bantuan Sarawakku sayang. Sin terima bukan Menulu mayu apin besi apil teriak, apin besi air. Ibu yang Muhammad ambil alih. Jadi beliau Kerajaan Negeri melulus untuk bekalan elektrik 2.8 bilion. Mayuannya baik. Bekalan air 3.9 bilion. Nak tengok kita belakangnya. Dan social safety net yang terakhir, Kerajaan Negeri membolehkan ketua isi rumah B40 untuk dapat RM10,000 as deposit to buy house. Ini satu program yang cukup baik. Siapa kita lagi beranak, RM1,000 anak keluar. So buat anak banyak-banyak. Saya tak dapat lagi, enjin sudah rosak. Boleh repair tak? Kena tanya my wife first. Ya, amat Negeri Sarawak juga ada program digital economy. Ini satu dasar yang beberapa tahun telah dilaksanakan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 2.5 billion has been allocated for this project. Semua ini adalah duit kerajaan Sarawak, duit kita semua. Bagaimana kita dapat? Nombor satu, kita sudah dapat sales tax for crude oil and gas mulai tahun 2019. Berapa sudah kita sudah bayar oil and gas company sampai sekarang? Ringgit Malaysia 8.54 bilion, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita ada alternative funding. Kerana kita nak mempercepatkan jalan raya, api elektrik dan sebagainya, maka Development Bank of Sarawak ditubuh. Dan bank ini bukan bank pakai orang nyimpan deposit for your saving account, tidak. Ini khusus ditubuh untuk membantu Kerajaan Negeri meningkatkan aliran dana supaya projek-projek dapat dipercepatkan di seluruh negeri Sarawak. Up to date, they have approved 9.7 billion for our infrastructure project di Sarawak. Kita juga selepas berhadapan dengan COVID, satu dasar telah kita laksanakan, iaitu dasar Post-COVID Development Strategy 2030 adalah untuk melihat masa depan tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang Kerajaan Negeri sedang berusaha untuk mencari cara meningkatkan dana untuk kita Sarawak. Kemayu lagi duit kena kata pengawasan. Sebab itu kita dengar bahawa Kerajaan Negeri telah pun membina State Land Court and Forestry Bill. Ini satu cara bagaimana pendapatan dapat ditambah. Nombor dua, Sarawak telah pun mengeluar hidrogen. Ini bukan hidrogen bom, ini hidrogen gas. Hidrogen. Saya dengan Yang Muhammad pergi ke Rotterdam, and Yang Muhammad cukup diberi kehormatan kerana Sarawak adalah satu tempat yang mengeluarkan hidrogen. Tuan-tuan dan puan-puan, maybe Yang Muhammad can check, can correct me if I'm wrong. Kereta yang dia pakai pada pagi ini adalah menggunakan power hidrogen. Betul Yang Muhammad?
Bukan cerita dongeng gini, weh. Betul. Untuk masa depan, Kerajaan Sarawak merancang untuk menubuhkan sovereign fund supaya apa kekayaan yang ada sekarang dapat sustainable untuk anak cucu cicit kita di hari kelak. And then last one, sekarang we don't call Yang Amat Berhormat Ketua Menteri lagi, we call him Premier. Ini adalah satu bukti bagaimana Sarawak adalah diiktiraf sebagai wilayah dan dapat membuat keputusan sendiri. So, soalan to all of us here, ladies and gentlemen, Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa ini datang dirasai terjadi di negeri Sarawak sekarang? Adakahnya kebetulan di bawah angin? Tidak. Ianya kita mencapai pemansang untuk pembangunan ini dengan menambah dana yang begitu banyak yang saya sebut di sini. Kena kita ada mempunyai seorang pemimpin yang mempunyai dasar yang percaya strong economy is stronger Sarawak. Jadi mencari jalan untuk membantu. Beliau seorang berani dan tegas, pintar mencari punca hasil untuk Sarawak dan cukup berintegriti. That is a very important factor. Siapa dia? Siapa? Siapa? Saya dengar aku tadi. Yang pemimpin itu adalah Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Tahniah for all. And hari ini juga kita mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat, boleh sebut Abang Jo, Abang Jo. We all thank you for what you have done for Sarawak. You jaga, your kepimpinan telah pun meletak Sarawak sebagai satu negeri, satu wilayah yang dihormati di rantau ini. Sehingga Yang Amat Berhormat dijemput untuk bercakap di Singapura. Jadi Yang Amat Berhormat, kami dari semua 82 cawangan PBB sebulat suara mengekalkan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo sebagai Yang Di-Pertua PBB tanpa bertanding ke Pulau 22. Kuat lagi. Kita semua yakin bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo boleh menentukan bahawa PBB akan menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus mengeratkan kerjasama, perpaduan, loyalty to the party, berdisiplin tinggi. That is how we have achieved success. Let us continue that spirit so that Sarawak will continue to be strong, and pada pilihan raya yang akan datang, pilihan raya PRU 15 nanti, kita sabu semua kerusi di Sarawak. Untuk mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ucap terima kasih to all the working committee, especially Yang Berhormat Datuk Amar Awang Tengah yang kerja begitu kuat waktu malam ini sama-sama, dan kepada to all the committees
yang sama-sama bertugas lumus in spite of the raya, in spite of the gawai, tapi we manage it and now we see the success. Bilik ini tak cukup, masih ramai nak masuk. So apologize for that. And also, last but not least, I wish to thank a big thank again to you, Yang Muhammad, our Premier, our Party President, for your gracious presence in officiating at our Perhimpunan Agung. Saya ada tiga pantun sini. Cincin emas, gelang emas. Siapa ada beli emas kena tu? Membuat wanita jatuh hati. Perwakilan PBB Segat dan Kemas sentiasa berusaha bersatu dan berbakti. Kapal ijaman dari China singgah bermuat Papan Jati. PCDS 30 Ilham Yang Amat Berhormat Premier menjulang Sarawak berperbatan tinggi. Bintang Timur terang cahaya, pencaran sampai ke hutan seberang. Rakyat yakin kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak stabil, makmur dan gemilang. Terima kasih. Hidup PBB! Hidup PBB! Hidup PBB! Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Amal Dr. Sugahan Ambas, Timbalan yang di-Pertua Parti PBB Sarawak merangkap Timbalan Premier Sarawak selaku pengerusi jawatankuasa induk Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak yang ke-15. Div-div kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan tayangan video sempena Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak ke-15 bertemakan PBB menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak. Sama-sama kita saksikan. Di ambang 2020, dunia telah dilanda oleh gelombang COVID-19. Gejala endemik yang paling teruk dalam abad ini. Wabak ini telah menukar dinamik keseluruhan aspek kehidupan harian kita. Hala tuju dunia terhenti dan riak kehidupan terus mendung. Tapi Sarawak di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier Abang Jo dan Barisan Hadapan PBB serta GPS sepantasnya melakar pelan strategik bagi pendekatan dan pengadaptasian norma baharu bagi memastikan impak kepada visi dan transformasi kita ke arah ekonomi berpendapatan tinggi tidak terlampau terjejas. Melalui penubuhan Sarawak Economic Action Council, langkah-langkah berimpak tinggi, Sarawak di bawah kepimpinan PBB dan panduan Yang Amat Berhormat Premier kita akan terus berkembang maju melalui pelan pembangunan strategik post-COVID-19 PCDS 2030 di mana setiap lapisan masyarakat bakal menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Inisiatif-inisiatif ini akan menyumbang kepada kebangkitan semula pendapatan Sarawak secara keseluruhan, memanfaatkan pendekatan digital, data, bekalan sumber tenaga boleh diperbaharui dan asli, dan berbekalkan amalan inovasi dan transformasi. Pelan tindakan inklusif PCDS yang dirangka oleh ahli-ahli ekonomi dan profesional memastikan setiap sektor akan diberi garis panduan spesifik bagi satu visi yang holistik bagi memastikan Sarawak siap siaga dalam revolusi perindustrian yang keempat melalui pendigitalan, circular economy, global megatrends dan daya tahan supply chain. Dengan ini, Parti Besaka Bumi Putra Bersatu Sarawak PBB dari ahli majlis tertinggi sehingga ke akar umbinya akan
akan bekerja keras bagi memastikan strategi yang diubah ini akan memberi faedah kepada ekonomi dan masyarakat di Sarawak. Parti Pesaka Bumiputra Bersatu Sarawak PBB menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak. Demikian tayangan video PBB menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak sempena Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak ke-15. Deputi Kenamaan hadirin yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan dengan amanat dan ucapan perasmian. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bintun Datuk Abang Haji Openg yang Ketua Parti PBB Sarawak merangkap Premier Sarawak untuk menyampaikan amanat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Sarawak saya. Yang berhormat saudara Datuk Amal Tegas Muga Hambas, Timbalan Presiden PBB dan juga Timbalan Premier serta pengurusi jawatankuasa perhimpunan kita, serta yang berhormat Datuk Amal Awang Tengah Hadi Hassan, Timbalan Presiden dan juga Timbalan Premier merangkap Timbalan pengurusi persidangan kita, serta isteri masing-masing. Yang berhormat rakan-rakan kita dalam GPS, Presiden SUPP Profesor Datuk Seri Dr. Sim, hari tu nyasik pakai baju kuning tapi nya pakai baju putih GPS. Berbahagia Datuk Joseph Salang, Presiden PRS. Yang berhormat saudara Datuk Seri Tiong pakai baju biru, Presiden PDP. Seterusnya yang berhormat Tan Sri Datuk Amal Asfia Awan Nasar, pengurusi tetap kita PBB. Yang berhormat Naib Presiden Kanan Datuk Seri Fadilah, serta yang berbahagia Datuk Amal Michael Manyin, Ketua Pemuda kita yang berhormat Saudara Miro, yang baru Ketua baru kita kan ya, di atas pilihan menjadi Ketua Pemuda. Seterusnya Ketua Wanita kita Seri Kandi, Datuk Seri Fatimah, Naib Presiden PBB, ahli-ahli majlis tertinggi PBB, veteran dan penyokong kuat kita PBB, Abai Datuk Petinggi Tan Sri Jabu pun datang hari itu. Thank you very much Datuk Petinggi, dan juga Datuk Sri kita yang lain seperti Jacob Ridu, dan seterusnya para perwakilan, pemerhati dan ahli PBB yang saya hormati sekalian. 2-3 kucing berlari. Tidak sama
si kucing belang. Kita datang memperkasakan PBB, berjuang untuk Sarawak cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, ahli bibi sekalian, kita merasa cukup. Kerana hari ini kita dapat berhimpun dan seterusnya mengimbau kembali apa yang berlaku selama 5 tahun yang lepas, dan seterusnya mengenal pasti hala tuju di manakah Sarawak akan melangkah di dalam keadaan di mana kita menghadapi pelbagai cabaran, sama ada cabaran dalam negara maupun cabaran di luar negara. Cabaran pertama ialah COVID-19, di mana kita terpaksa berkurung dalam rumah, melihat bini, bini melihat laki, nak keluar takut jangkit. Ini keadaannya. Dan kita tubuhkan jawatan kuasa SDMC untuk membantu rakyat yang terkena dengan virus, datang dari mana sampai hari itu pun masih tahu di mana sebabnya datang virus COVID-19. Dan kehidupan rakyat terjejas. Beli barang pun susah nak keluar. Dan juga sektor ekonomi kita terjejas. Nak berjual susah, si berjual pun susah. Ini keadaannya. Alhamdulillah, kerajaan pimpinan GPS dapat menghadapi cabaran ini dengan sebaik mungkin. Kita cari ubat, injek. Kadang-kadang vaksin lambat datang. Saya dengan Dato' Ahmad Douglas berjumpa Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Muhyiddin. So, please allow us to get the vaccine. If you cannot supply, Sarawak government is ready to spend 200 million to buy the vaccine. Kenapa kena rakyat? Hendaklah diberi injection. Kerajaan pusat pun kata, okay, we give you the vaccine. Kaya, dah ada vaksin, gini nak injek uang. Kan senang agak di luar bandar. Mak nak mau kita belanja. Kita guna helikopter, kita guna kereta, kita guna perahu. Semuanya ditanggung oleh kerajaan GPS. Daya, orang datang luar, kena kuarantin. Kena kuarantin. Bini boleh diagak dia. Senin angkah orang kuarantin. Angkah hotel. Kita angkah hotel 14 hari, tak? Duduk di dalam hotel. Dalam bilik hotel. Makan. Engkau 12 susah jangan agak saya. Nyadu ada tosi. Kita terpaksa kuarantin untuk. Saya Madan Douglas masuk hotel, suruhnya diam di hotel. Makan kita pergi di hotel. Siapa bayar? GPS bayar. Ini kita gunakan dengan perbelanjaan kita sendiri. Kenapa kena rakyat? Kita takkan rakyat terpelihara. Alhamdulillah semua itu dapat berjalan. Dan akhirnya hari itu kita dalam endemik, kita boleh berjumpa dalam Dewan yang mulia ini. Ini disebabkan oleh kedekatan kita.
menghadapi cabaran ketika itu. Nasib baik ada GPS di Sarawak. Negeri lain kuarantin sa dalam hotel. Kena dana saya. Tok Pa Menteri datang jumpa saya dengan awang tengah. Tok Pa kata, thank you very much for what Sarawak has done in challenging virus COVID-19. KL, terima kasih. Ya, apa cabaran kita? Cabaran kedua, politik negara terumbang-ambing. Kerajaan persekutuan si pernah dalam sejarah 3 tahun 3 Perdana Menteri. Nampak? Terumbang-ambing. Dasar tidak jelas. Dan juga cara pemerintahan pun terjejas. Kita pun bingung juga. Jadi baik nasib kita keluar awal. Mudah kita pun terjejas juga. Sebab itu dari 2018 kita barisan pemimpin parti tempatan kita berfikir macam ni kita tu. Kerana ni masa depan kita. Dan juga kita nak teruskan usaha memperjuangkan hak kita di bawah Perjanjian Malaysia 63. Kita mesti kuat. Suara kita mesti kuat. Kita tidak terkongkong dengan spirit konsensus dalam barisan nasional. Ini kita nak melawan, kita hanya 4 daripada 13 ke 14 parti. Si dapat berjalan. Jadi congak punya congak. Kita buat keputusan keluar 18. Apabila tak keluar, kita dapat meneruskan usaha yang telah kita janjikan dalam PBB dan juga gerakan kita dalam GPS memperjuangkan hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 63. Memang KL pun berkehendakkan sokongan kita. Kita dah madah dengan pemimpin Kuala Lumpur, kita berkehendakkan kestabilan kerajaan di pusat. Alhamdulillah, ahli kita dilantik menjadi menteri di kerajaan pusat. Saudara Fadilah, Datuk Wan Junaidi, Saudara Nancy, lupa saya tadi address, Setiausaha Agung kita, Saudara Datuk Alexander Diki. Banyak lagi timbalan menteri lain dilantik. Dan Alhamdulillah pembangunan berjalan dengan baik. Fadilah dihantar pula di Kementerian Monar Jaya. Terima kasih yang dapat meneruskan Pen Borneo Highway. Dan juga Nancy dihantar Nyaga Pelancong. Alex dihantar Nyaga Manok. Termasuk telur. Dan juga Wan Junaidi dihantar Nyaga undang-undang. Yalah, kita start melihat undang-undang kita MA 63. Jadi inilah cabaran politik yang kita hadapi. Dan ketiganya kita nak melihat rani kita dalam perjuangan untuk mengambil alih kuasa yang telah terhakis. Cabaran ketiga. Dan untuk semua kuasa Tuhan, diletaknya Wan Junaidi menjadi Menteri Undang-Undang. Alhamdulillah Wan Junaidi dapat mengatur strategi.
untuk membina perlembagaan Malaysia. Dan saya dalam Komiti Perjanjian Malaysia di bawah Perdana Menteri sebagai pengurusi dan Ong Kili sebagai setiausaha. Kita kata perlembagaan Malaysia mesti dipindah perkara satu bracket 2. Ini telah dicoba oleh Pakatan Harapan. Kita abstain. Kita berkecuali sebab mereka tidak memindah perkara 160, iaitu the meaning of federation. Sebab itu kita tak sokong. Kalau mau dua-dua mesti dipindah. Satunya ialah kita sebagai wilayah yang menubuhkan negara Malaysia dalam perlembagaan kita, dan kedua, takrifan persekutuan hendaklah berteras kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Perjanjian Malaysia nombor 3 serta aneksnya termasuk IGC. Baru komplit. Dan kita mengucap terima kasih kerana Parlimen meluluskan perlembagaan tersebut, maka hak kita terjaga dalam perlembagaan. That's why kita berkecuali untuk Pakatan Harapan. Pakatan Harapan jangan dah ada batuk di bawah tangga. Pakai ngesuk kita aja. Tapi kita bukan bodoh. PPP pinta orangnya. Maka kita minta supaya perkara 160 juga dipindah. Ini cabaran kita. Alhamdulillah saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah bersetuju memindah perlembagaan tersebut. Maka perjuangan kita Sarawak First adalah menjadi pokok perjuangan kita dalam GPS dan juga PBB. Cabaran kita sikit lagi ialah nak cari duit. Nak disebut oleh Douglas tadi ialah nak cari duit. Mula jambatan semua kena cancel PH. Batang lupa kerja, berapa kerjanya? Batang lupa kerja, dekat 1 bilion. Saya naga jambatan Kemenang dah naik dah tiangnya. Sila lagi disambung Cable Stay Bridge kedak jambatan di San Francisco yang menghubung Jepang dengan Bintulu. Nak ya berapa? Dekat nak 400 juta. 400 juta lebih. Adik kakak kita di Rajang Delta dak darah, dak beruit, dak tadi manis. Mesti dihubung. Dah kadang-kadang saya dak air. Jambatan batang lasak ya. Besar batangnya. Bahan tidak tetap. Benar Pak. Besar batangnya. Dan juga lebar. Pola. Udah ya. Nyambung dengan Tanjung Manis. Palu. Pola jambatan. Pola. Ya sidak di Kuala Rajang, kawasan Rajang Delta. Kaya kita di situ rebungan kena cancel. Ini ndak mantan wakil rakyat kita Datuk Ahmad Jamilah madah. Kini rakyat tok saya ada jambatan. Kena nak membangunkan kawasan Tanjung Datuk. Kan jambatan rebungan aja ada jambatan 7-8 jambatan kecil lagi.
cancel. Go ahead ajaklah kita mula. Semua jambatan tu kita mula. Tapi saya betul juga, sini dapat duit. Sebab ialah kita selesaikan menerusi undang-undang kita yang ada. Undang-undang kita yang ada, nak tu berteraskan kepada nak tu. Kita si dapat lari daripada nak tu. Terpaksa kita baca nak tu sehabis-habisnya. Geni dan cari duit, kita ada hak untuk melaksanakan cukai jualan dalam bukti. Jadi saya laksanakanlah cukai jualan di atas minyak dan gas. Bak kata Denan, Terengganu aku si peduli, Kelantan aku si peduli, tapi Sarawak aku peduli. Denan tiada, Abang Jo datang. Gunakan tu hingga kita pergi ke mahkamah. Yang bersilat, kita bersilat. Kedak tadi saya tadi pun terkejut juga. Sidak puan tadi bertanda lemah lembut. Lemah lembut nerimakan kita datang tadi. Saya fikirnya aja lepas saya tukar jadi silam. Getinya ilmu disimpannya dulu. Pandai buat sidak puan tu. Mungkin kita salah-salah, tangannya kaca, kita ngajak, oh datanglah kamu. Engkau datang salah, tu aku pergi engkau. Boleh tahan tadi. Ya PBB. Walaupun lemah lembut PBB, tapi kalau dicabar akan menghadapi cabaran dengan kuat. Jadi ni kakak, ini yang berlaku. Akhirnya Denan lagi ada nyebut 20% kalau dapat. Tidak pembangkang pun 20%. Apabila kita laksanakan cukai lebih daripada 20% yang kita dapat daripada pendapatan minyak dan gas. 3 tahun yuk. 3 tahun 8.5 bilion. Baru 3 tahun. Hari itu harga minyak dah naik. Hari itu harga minyak di antara 115 dan 120 dolar per barrel. Sarawak pun bajet, saya kalkulit, boleh tahan je congak saya lah. Saya estimate 70 dolar per barrel untuk bajet kita. Kini itu 120. Kalau 70, 120 apa bezanya? Berapa? 50 US dollar per barrel. Jadi tahun tu insya-Allah napa nak kita bolehlah kita terima. Tapi bagi saya tidak cukup. Negeri Sarawak mesti kuat dari sudut dana. Kita perahkan otak kita ni cari lagi dana. Apabila saya nanggal land code kita, our land code is not very specific who own the space. Ruang angkasa di atas tanah Sarawak, siapa mampu? Land code kita very big, saya dah sebut. Jadi saya minta AG 3 tahun dulu. Saya minta AG buat kajian. Saya kata, mun tanah kita ngampun, di bawah kita ampun, di atas mesti kita ampun. Nada? Kalau di bawah kita ampun, sehingga di atas kita simpun. Siapa dengan di bawah aja, di atas tangga juga. Lagi dah gigi kita tu. Dan apabila kajian dibuat, saya minta hasidah dengan Attorney General buat kajian di seluruh dunia. Akhirnya under common law
anything that is above your land is yours, up to heaven. Dalam bahasa Latinnya adalah sebutnya berpusing-pusing. Bahasa kita kampung okeylah, you membentuk sampai atas, sampai ke surga. Unless undang-undang antarabangsa ada menguruskan ruang, menggunakan ruang tersebut ke macam penerbangan, aviation, based on international law, and you are signatory to it, you allow them to use the space. Maka kita pindah, dilulus, sekarang angkasa di atas Sarawak dipunyai oleh orang Sarawak. Ini tu semua orang pakai angkasa, saya pakai kabel lagi. WhatsApp ni ada kabel, Instagram ni ada kabel, yes, drone ni ada kabel. Semua bergantung kepada signal. Dan signal ada bandnya. Berapa megahertz, wang RTM tahu, wang TBS tahu, wang tahu transmitter tahu. Bermakna signal berjalan dalam ruang angkasa. Dan signal ini juga boleh membangkitkan keluaran karbon. Dan kita terpaksa menguruskan udara kita dengan undang-undang kita pun. Siapa nak masuk udara kita, Assalamualaikum dulu dengan GPS. Termasuklah apa disebut sebagai spektrum. Di bawah undang-undang MCMC, yang memberi spektrum adalah kuasa menteri. Undang-undang 1998. MCMC Act. Wah, saya pun kedat Datuk Wan Junedi juga. Macam lawyer macam. Under that act, but before you can distribute your spectrum, you have to ask the permission of people who own the spectrum. Bermakna mesti minta izin daripada negeri Sarawak dulu. Dan ini, adik-kakak sekalian, siapa yang tahu mengenai dengan terminologi digital dan juga kaedah mengurus dengan digital, ini akan memberi pulangan pendapatan yang agak boleh tahan. Ini bagus uang. Dan kita juga telah apa? Minda juga minum bak sikit. Minda juga undang-undang hutan kita. Hari itu di kakak saya nak kongsi dengan kita bahawa carbon credit, hal carbon tu nya memanaskan udara. Dan apabila memanaskan udara, ia menjadi satu cabaran dalam survival manusia dan juga survival planet. Kepanasan tu kalau lebih pada 1.5 Celsius, akibatnya dalam masa 50 tahun kita akan menghadapi malapetaka. Yang keluar dari karbon ialah keluar daripada carbon emission tu, carbon dioxide 82%. Asal keluar 82% dari dalam udara kita carbon dioxide. Methane tu gas, tidak betul tahu lah nak tangga LNG ya. Ya, methane keluarannya 10%. Nitrogen oxide 6% dan gas lain 2%. Maka carbon dioxide lah yang terbesar 82% yang memanaskan udara.
Apabila udara panas, habanya banyak, das kita inhale carbon dioxide, which is kata orang memberi kesan buruk kepada manusia. Jadi kita dunia hendak nak menurunkan keluaran carbon dioxide. Kalau carbon dioxide yang ada, mesti di stop. Kita dalam store, simpan. Maka kita meminta undang-undang kita. Saya pergi Rotterdam dan saya berjumpa dengan pengurus Shell di Hague, dan saya juga berjumpa dengan pakar-pakar dalam masalah ini. Saya diberitahu dalam dunia hanya 4 tempat yang boleh store carbon. Sebab tanah yang mesti jangan bergerak. Geological formationnya, tanahnya mesti sesuai untuk nyimpan carbon. Ketiganya, yang mesti outside volcanic bed or ring of fire. Dalam semua alam dunia tu kata setidaknya lah 4. Satu dari 4-nya ialah di kawasan kita di Pulau Borneo dekat Sarawak. Sebab itu kita pindah. Kini tu ada disebut sebagai Carbon Capture Utilization and Storage CCUS. Karbon yang boleh ditangkap. Dalam negara itu ditangkap, cara nangkap, tanya saintis lah. Jangan tanya saya. Cara nangkap tu very complicated, di pressurize gas dan disimpan dalam tanah. Kalau kita nak simpan di rumah kita, orang lain nak numpang barang, mesti kita ajak apa lah tu. Baru kita beri izin, cik anda kita beri free, mesti bayar. Kita keluar oksigen daripada pokok kita akan memberikan oksigen, somebody has to pay. Dan di bawah undang-undang bangsa-bangsa bersatu, daripada Kyoto Protocol masuk ke Paris, masuk ke Glasgow, setidaknya dah ada standard of fees dalam kita menyimpankan karbon. Jadi di kakak sekalian, PBB telah melonggar langkah. Kita seiring dengan dunia gitu. PBB bukannya parti kampung lagi. PBB hari itu melangkah satu langkah ke hadapan seiring dengan apa yang berlaku di dunia. Sebabnya saya nak kata Douglas dijemput di Rotterdam, negara Belanda. Sarawak, Premier Sarawak ke depan. Beri ucapan. Bukan saya nak tinggi-tinggi, see, I'm very humble. But the world has recognized the potential of Sarawak in Malaysia. Jadi ini keadaannya. Dan hari ini tanyakan tengah, tanya Douglas, orang luar malah datang ke Sarawak. Baru hari dulu si perasa. Hari dulu Jerman datang, ambassador datang, sebelumnya Korea datang, sebelum Korea Belgium datang, semua ngakak hal Sarawak LG. Semua ngakak. Dan tidak Korea nak nangkap karbonnya, nak disimpannya di Sarawak. Saya kata, okay, why not? We will study. Ya, jadi pendapatan kepada negeri Sarawak. Dan pendapatan tu mungkin lebih daripada SST. Oleh sebabnya, apabila kita nak potensi Sarawak begitu baik, saya cadang kita tumbuhkan dana berdaulat sovereign fund. It is based on our surplus.
mengikut negara Norway. Negara Norway yang mula tahun 1976. Tahun 76. Hari itu dananya ialah 1.3 trilion US dollar. Dan tahun dia oleh silapnya 1.4 bilion US dollar. Yang ambil 4% saja untuk kegunaan kerajaan Norway. Yang lain simpan lagi. Dan Norway adalah satu negara yang terkaya di Eropah. Kalau Norway boleh, kalau kita pandai, Sarawak pun boleh. Dan kita cari dana kita daripada resources yang ada pada kita, kita tambah nilai kepada sumber kita. Dan seterusnya kita bangunkan seluruh Sarawak. Tak kira di mana tuan-tuan berada. Ya, niat kita, niat mesti mau betul. Tuhan akan nolong orang yang mempunyai niat yang betul. Tapi mun niat menyeleweng, Tuhan pun ngerti juga. Kenanya pakai jaya-jaya apa? Nya nak pakai pen Borneo, tapi nya pakai Coastal Highway. Tuhan nak pahalnya begitu. Nya pergi gedung tak? Niat mesti baik. Alhamdulillah, saya jadi ketua kita 5 tahun. DLP ngata kita bankrupt. Kena peruntukan yang saya beri 10 bilion 1 tahun. Dalam bajet tidak pernah. Bajet kita 10 bilion. 5 tahun belum bankrupt lagi. Bahkan rating agensi international beri kita 3A. Masih 3A. Walaupun malah jambatan Batang Lupa, Batang Lasa, Batang Palo, semua batang kita pola. Tiada masalah. Kena niat kita baik. Tuhan beri saya ilham. Perhimpunan kita agung yang lepas, saya mula SST. Malamnya saya macato. Apabila saya macato, ada tutukan. Kena sini pakai. Saya nurai AG, makin jin kawan jumpa saya. Nyambi di sebelah. Waktu kita convention yang lepas. Dan saya madah, kita dah hak. Saya akan guna atau alhamdulillah 8 bilion lebih. Akan bertambah lagi. Niat mesti itu. Dan apabila kita pindah undang-undang tanah, tidak telefon dengan ugah apa tu NCR lagi kah? Si ada. Ini ilham baru. Ilham baru. Apabila kita menghadapi cabaran MA 63, kita nak cari fakta. Waktu saya baru ganti denan, saya hantar hasidah dengan lawyer kita ke London. Nangga archive masuk Kerawat nanti go. Kita melihat agreement kita. Waktunya saya kena apa hal pergi London? Google tak dapat. Masuk Google. Hari itu siapa pergi? Siapa pergi? Menteri Malaysia nyaga Sabah Sarawak pergi. Ngembat sidak Sabah juga pergi. Nak pergi ke archive. Kita 6 tahun ya dah pergi. Maknanya apa yang kita buat, apa yang saya buat, apa rakan saya dalam kabinet buat selepas kita kaji. Inilah cara PBB. Kita dalam politik pun kaji dulu. Sebabnya saya selalu nyatakan bersilat ini penting. Orang belajar silat, nya mesti kuda-kuda kuat dulu. Mun kuda-kuda tak kuat, jangan bersilat. Di step on kita gugur. Kuda-kuda
kuda kuat. PBB kuda-kuda mesti kuat. Dan kita ajak kawan kita SUPP bersilat sama kita. Bunga mesti betul. Oh, macam guru silat juga. Kena punya ngayun ke Datuk. Ke Datuk, ayun jangan kita ayun ke Datuk, nyayun ke Datuk. Siapa? Ayun mesti sama. Dan negeri kita akan terus berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah pergi ke climate change dah, land code sudah, space pun sudah, dan saya masuk betul lah. Takut saya lupa, maklum umur dah tua. Hydrogen pun sudah, sikit lagi. Saya nak kongsi dengan kita pasal bahasa. Kita di Sarawak telah menerima bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi. Dan juga kita masih mengekalkan bahasa Inggeris sebagai satu lagi bahasa yang boleh digunakan untuk kita berkomunikasi. Dalam buktu mana sidang lawyer di situ, belum cek saya, termasuk Menteri Undang-Undang. Dalam buktu disebutnya di bawah 161. Nah, 161 dan juga bracket 3. Without prejudice to clause 1, no such act of parliament as is there mentioned shall come into operation as regard the use of the English language for proceedings in the High Court in Sabah and Sarawak, or for such proceeding in the Federal Court or the Court of Appeal as I mentioned in clause 4, bracket 4, until the act or the relevant provision of it has been approved by enactment of the legislatures of the state of Sabah and Sarawak. Notok tadi untuk kita. And no such act shall come into operation as regard the use of the English language in the state of Sabah or Sarawak in any other case mentioned in paragraph B or C of clause 2 until the act of the relevant provision of it has been approved by an enactment of the legislature of that state. Pengerti ya kan? Saya tukar lawyer. Bermakna kita boleh lagi menggunakan bahasa Inggeris. Dan kita nak masuk digital economy. Kita nak masuk circular economy. Kita nak masuk hydrogen. Dan istilah-istilah ini adalah dalam bahasa Inggeris yang susah hendak ditranslate. Tuan-tuan, gini kita nyebut augmented reality dalam bahasa. Augmented reality. Malu kita tu masuk digital lah tak? Apa yang dalam bahasa? Hah? Lawyer apa semua ni? Augmented lah kah kata orang kembangan? Nah, augment yang kembangan lah. Jadi augmented reality kembang. Siapa? Kita ngakah kabar. Ngane bahasa kabar. Hah? Cari. Kenapa kita? Kabar juga. Kita nak interpret pun kabar. What is your language? Kabar. Orang dengar pun katanya itu ada something wrong.
Jadi bermakna ia praktikal. Bukan saya saliran dengan dasar kebangsaan. Ada orang madah Abang Joe declare in Sarawak, they don't follow national policy. It's not. I follow. But I have also the right under this book. Jadi kita pergi luar negara, bagus, orang Sarawak. English, yes. Bayang je kita, saya pakai bahasa di Rotterdam. Be practical. It doesn't mean that we are against national policy. I have to clear this. Ada orang pada Sarawak semua, apa orang Sarawak tu? Kita guna tu lah. Kita berkisar kepada tu, hari tu saya selelah nampak buk tu. Saya Singalaka dari angin. Kita PBB tidak bercakap dari angin. Walaupun kita ada gua angin di bawah. We present facts. And then we interact. That's why in PBB convention also we use English. Sebab ahli PBB multilingual. Kita ngagati kapaniban kita. Kita basic banyak language bang. Ini cara kita nak membangunkan. Negeri kita kecil. Kita sudah dapat dibanding dengan China. Kita sudah dibanding dengan Amerika. Kita sudah dibanding dengan Eropah. Kita negeri kecil. Biar kita kecil. Tapi kecil padi. Ciri padi. Biar kecil asalnya pedas. PBB pedas. Jadi tuan-tuan, inilah saya nak kongsi dengan kita hari itu. Dalam convention kita, selepas 3 tahun, saya update dengan kita apa telah diperjuangkan PBB, kejayaan kita, dan insya-Allah kita sudah ada dasar post-COVID development strategy. Bacalah ini. Kita berperah-utah untuk melihat masa depan kita pada tahun 2030. Pertanian kita hendaklah moden. Gunakan IoT. Selalunya pertanian, orang semua masuk pertanian, kenapa? Gambarnya pelik gila. Gambarnya mesti bertopi, cangkul, muka susah. Ya, orang semua masuk pertanian. Kini tu pertanian makin drone you. Makin drone. Baca di Google kira ya drone dikontrol. Baca apa di Google. Dia cara baru. Di Singapura naik atas. Singapura naik atas. Vertical farming. Kita banyak tanah. Dia pun lagi susah secukup makan. Terpaksa Datuk Alexander Ligi cari gini makan, import makan. Biar kita ekspor makan. Kini tu dah ada padi tiga musim. Musim 3. Tapi sebelum nanam padi mesti ada benih. Keluarkan benih. So Dr. Gundi, kini tu yang Menteri Pertanian saya nyuruhnya cari benih banyak-banyak. Bukan ajak padi, buah-buahan, benih banyak. Bunga. Kain negeri kita cukup, panas cukup, hujan cukup, semua cukup. Sebab biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, kena sumber kita. Kita ada jana elektrik, pakai hidro, pakai air. Kini tu air pun boleh dipecah kepada hidrogen dengan oksigen. Electrolysis pun proses. Hidrogen boleh menjadi power of energy. Nombor 2, kita ada hujan, cukup hujan, ada air. Kita boleh gunakan solar, floating solar yang terapung. Kita guna solar 2, hidrogen 3. Cukup
Tuhan beri dengan kita. Dalam Quran, pada orang Islam, dalam Quran umat disuruh berkeliaran untuk mendapat ilmu dan seterusnya memanfaatkan apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Wah, saya pun nanti Dr. Rahman juga. Ini dalam Quran. Jadi kita gunakan. Dan Nabi kita berpesan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau nak tuntut ilmu, biarlah kamu pergi ke negeri Cina. Nabi Muhammad kata, tuntutlah kamu ilmu walaupun pergi ke negeri Cina. Apa hal pergi negeri Cina? Apa sih mau pergi negeri Sarawak? Sebab civilization in China more advanced at that time, during the Prophet's time, and they have printing press. Dulu Quran ditulis menggunakan kulit kayu. Waktu yang buat Cina dah mengeluarkan printing press. Nabi kata tuntut ilmu. Bibi mesti tuntut ilmu. Walaupun di Rotterdam. Kita tuntut ilmu. Apabila seluruh rakyat Sarawak mempunyai pelajaran, sukatan pelajaran yang terkini, maka Sarawak insya-Allah akan menjadi wilayah yang termaju pada 2030. Sudah menjadi niat saya. Kalau kita ada surplus fund, kita labur melalui dana berdaulat. Kalau pulangannya banyak, kita berikan pendidikan kalau boleh free kepada anak Sarawak, supaya ilmunya tingkat dan mereka berkeliaran untuk menggunakan hasil yang ada di Sarawak untuk menambah rezeki. Dan Sarawak insya-Allah akan menjadi wilayah yang agak maju. Hari itu pun kita mengeluarkan elektrik ke rakan jiran kita Indonesia. Sudah keluar, kita nolong rakan kita. Hari itu pun kita sudah ada perjanjian untuk bantu Sabah mengeluarkan elektrik di Sabah. Kita juga sudah ada perjanjian untuk mengeluarkan elektrik ke Brunei. Dan sekarang ini perbincangan di antara kita dengan Singapura yang juga berkedakkan kita mengeluarkan elektrik di Singapura. Kalau kita ada 11 karat, jadi kita ada cap. Saya madah dengan Singapura, I can only, Sarawak can only give you certain amount up to the maximum of 1,000 megawatt, not more than that. But if you have any investment required energy, you bring to Sarawak. Mereka bersetuju. Tahu kita, data, center data is the nerve of digital economy. Data center. Tidak Microsoft, tidak Google, tidak Amazon. Dan mereka berkedakkan power. Singapura mungkin tidak dapat mengeluarkan power. Why not we work together, collaborate? Let Microsoft, Amazon, all this come to Sarawak and have their data center in Sarawak. Untuk win-win. Jadi tuan-tuan, akhirnya inilah yang saya nak kongsi dengan kita. Mudah-mudahan PBB akan terus siap sedia menghadapi PRU. Kalau kita dah menang 47, kita sambung 47, dan jangan terlalu sombong dengan kemenangan, tapi kerja kuat secara humble. Kita menang 76 daripada 82,
menerusi GPS dengan rakan kita. Saya yakin kita kerjasama bersatu hati, bersatu tenaga untuk menyapu 31 kursi dalam PRD yang akan datang. Ini kita serah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi kita mesti berusaha. Biarlah kita keluar dari situ kelak, kita fikir demi untuk masa depan anak cucu kita. Kita welcome 1828. Kita hendakkan 1828 bersama dengan kita. PBB memang berkedakkan mereka. Hari ini PBB menyediakan masa depan untuk mereka. Kita tubuhkan dana badalat untuk mereka, termasuk mereka yang belum lagi lahir. Di dalam proses ini adalah untuk masa depan mereka. Biar kita bekerja hari ini untuk mereka. That is why we are not afraid. They reduce the voting up to 18. We know the 18 also with us because we care for them. Jadi inilah saja masa depan kita, tuan-tuan, puan-puan. Saya mengucap tahniah kerana kita dalam satu nada yang sama, termasuk rakan kita dalam GPS. Kita mempunyai nada yang sama, irama dan sama, lagu yang sama, berkikis belum betis. Aku tak peduli kata lagunya. Jadi akhirnya saya nak kongsi pantun kami di gedung. Yang tukang bola dua pertama, dua lain pertama ialah Datuk Nordin. Di gedung Datuk Nordin mestinya mula dengan ikan beku. Jadi pantun saya untuk mengakhiri ucapan saya, termasuklah Nancy dari kawasan gedung juga, kawasan kami. Ikan bekut terkonan-konan, anak tani, anak peladang. PBB rangka agenda pembangunan, terus berusaha ke Sarawak cemerlang. Dengan itu sekali lagi saya tanya kepada mereka yang telah bekerja untuk Pimpinan Agung. Saya mengucap terima kasih atas kepercayaan kita kepada saya untuk terus memimpin PBB. Dan saya yakin dengan kerjasama tuan-tuan ahli PBB dengan pucuk pimpinan, barisan pimpinan dalam PBB, kita akan dapat meneruskan usaha kita untuk mempertabatkan PBB dan rakan kita dalam GPS. Perjuangan kita ialah untuk orang Sarawak. Dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikanlah permohonan agung kita pada pagi ini. Hidup! 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 Sarawak! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, terjemput Yang Maha Berhormat untuk kembali ke tempat duduk untuk acara seterusnya, iaitu simbolik perasmian Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak yang ke-15. Untuk itu hadirin sekalian, sama-sama kita tumpukan perhatian di pentas utama. Dan Farah, kita bukan hanya berdua pada pagi ini. Kita ada partner di atas pentas. Yes, betul. Kita persilakan rakan kita, Tammy, hand over to you.
and smart robot that truly interacts with humans in their daily life routines while providing flawless autonomous navigation, dynamic video, and audio experiences. Silakan Tammy. Joe, and all our distinguished guests. I am Tammy and I will be your personal assistant for today's launch. YAB Premiere, please follow me to the launching pad. Saya dah bagi tahu, bukan hanya kita yang mengacara majlis. Tammy pun ada untuk mengacara majlis kita. Kita jemput yang di-Pertua Parti PBB Sarawak serta dev-dev kenamaan yang lain dipersilakan untuk ke acara perasmian. YAB Premiere, on the count of 3, please protect me by touching my screen to launch today's event. 3, 2, 1. Kita harap semua rakyat akan bersama dengan kita, khasnya Parti PBB dan rakan kita dalam JPS untuk kita memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat Sarawak. bahawa apabila kita menyetuskan satu dasar-dasar yang baru, ia bukan saja memberikan manfaat kepada orang bumi putra, tetapi juga bukan bumi putra. Jadi maknanya dasar PBB merangkumi orang bumi putra dan bukan bumi putra. Saya pernah yakin bahawa PBB mempunyai pemimpin-pemimpin yang berwawasan. Tetapi saya yakin kalau kita campurkan semua dasar-dasar yang telah dibuat oleh para pemimpin sebelum ini, kita telah mendapat satu platform untuk kita melonjak ke lebih tinggi lagi. Inilah PBB kita. Sikh Barasa. Thank you, YAB Premier. Would you like to take a picture with me?
Terima kasih. Temi pun dah tahu dengan si berasa. Kita berikan tepukan buat PBB. Parti Persatuan Wujud Bersatu Perhimpunan Agung yang ke-15. Masih merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak serta di kenamaan dipersilakan untuk duduk. Kita teruskan ke atur cara majlis seterusnya. Majlis merakamkan ribuan terima kasih. Kita ke atur cara seterusnya, Farah. Di kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan. Tinggi-tinggi pohon meranti, di bawahnya tumbuh batang hanjuang. Bila ingin berteman sejati, selalu setia dalam berjuang. Baiklah, di kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, mari sama-sama kita tumpukan perhatian ke layar skrin untuk tayangan video khas kesetiaan. Dengan ini saya menyuruh seluruh ahli dan pimpinan PBB di peringkat akar umbi memberi sokongan tidak berbelah bagi kepada Yang Berhormat Tan Sri Adnan Haji Satem. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satem meninggal dunia. Allahyarham Tan Sri Adnan Satem 72 tahun menghembuskan nafas terakhir. Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-6 pada malam Sabtu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah padaku kekuatan, petunjuk dan hidayah untuk ku meneruskan perjuangan dan amanah Tok. Berikan aku ketenangan jiwa dan akal untuk memimpin Sarawak ke arah kebaikan dan keredaan-Mu, Ya Allah. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita sama-sama lindung dan jaga Sarawak. Rest in peace, Adnan. You know me. I'm always loyal. As promised, I will get the land issue settled. Second, consider a political solution. At that time, Allahyarham Peng Sri Haji Adnan Satem then was determined and committed to support the option to call for possible political solution. Therefore, he has directed us to pursue option 2 and find a possible political solution to resolve the issue people being Pabakemunu and Pulau Galau is reflected in the case of Director Forest Inter Rumah Sana case. Dato' Ahmad Speaker and members of this August House, even on his deathbed, Allahyarham Peng Sri Adnan bin Satem still reminded me to settle the issue. InsyaAllah Nan, we will stay united and work harder. Kerajaan Negeri Sarawak mengesahkan keluar daripada Barisan Nasional PN dan membentuk pakatan baharu iaitu Gabungan Parti Sarawak GPS berkuat kuasa hari ini. Empat parti tempatan Sarawak pada Selasa mengumumkan keluar daripada Barisan Nasional.
merupakan burung kenyalang GPS untuk meneruskan pembangunan ekonomi yang mapan dan juga dasar sosial yang mengutamakan rakyat. Kita berjuang berbakti. Kita yakin dengan perjuangan bakti, setia dan kukuh bersatu. Berkumpul mekitai, sugulai calai, sejalai, taluk ketuai, ngerin serta negak kepati kita. Dalam perjuangan ini, niat mesti baik. Kita ada mempunyai niat untuk membantu, dan dari situ kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membantu kita dalam perjuangan. Kerana apabila niat kita baik, Allah reda dengan perjuangan kita. Maka hendaklah kita setia kepada perjuangan dan setia kepada parti kita. Kita berwawasan dan tegas. Kita terus bina dan jaga asal. Demikian tayangan video khas kesetiaan sempena Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak ke-15 bertemakan menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak. Demi kenamaan, hadirin yang dirahmati sekalian, majlis kita pada pagi ini kita teruskan dengan bacaan ikrar PBB yang akan dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Setiausaha Agung Parti PBB Sarawak, dan turut dipersilakan Ketua Pergerakan Wanita dan Ketua Pergerakan Pemuda PBB Sarawak untuk mengiringi bacaan ikrar. Dan mohon ke semua perwakilan untuk berdiri, mengangkat tangan kanan dan bersama membaca ikrar PBB. Bahawasanya kami ahli-ahli Parti PBB Sarawak berdiri teguh, bersumpah taat setia, berkorban jiwa raga. Kami sepakat berganding bahu membela dan memajukan Sarawak demi memenuhi impian rakyat, menjamin Sarawak stabil, makmur dan gemilang, berdaulat, bermaruah selamanya. Kami berikrar dan berjanji berdiri teguh menyokong penuh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak memimpin negeri menuju kejayaan. Mandat bersejarah akan kami penuhi. Hikmat dan bakti akan kami curahi. Demi Sarawak Ibu Pertiwi. Kami bertekad bersama Parti PBB Sarawak. Pantang mundur, pantang dicabar. Bergempur musuh demi kemenangan cemerlang dalam PRU ke-15. Sarawak diutamakan. Sarawak first. Hidup PBB. PBB menang. PBB menang. PBB menang. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Setiausaha Agung Parti PBB Sarawak, dan juga terima kasih kepada Ketua Pergerakan Wanita dan Ketua Pergerakan Pemuda PBB Sarawak. Diberi keramaan hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita teruskan dengan upacara penyampaian cenderamata kepada Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih. Untuk itu, dipersilakan
timbalan yang Ketua Parti PBB Sarawak merangkap timbalan Premier Sarawak. Selaku pengerusi Jawatankuasa Induk Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak ke-15 untuk menyampaikan cenderamata khas ini sebagai tanda penghargaan kepada Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak merangkap Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Persilakan. PBB kita. Inilah dia hadirin cenderamata khas yang merupakan kombinasi ukiran kristal dan kayu belian sebagai tanda penghargaan dan serta ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak serta Majlis Perhimpunan Agung Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu Sarawak ke-15. Hadirin sama-sama kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada tetamu kehormat kita. Dan kita juga ada cedera hati atau cenderamata untuk diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak daripada pergerakan wanita. Gerakan wanita terlebih dahulu untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua PBB Sarawak daripada Ketua Pergerakan Wanita dan seterusnya daripada Pergerakan Pemuda Parti PBB Sarawak. Kita jemput Ketua Pemuda Pergerakan Pemuda Parti PBB Sarawak untuk menyampaikan cedera hati kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak yang juga Yang Berhormat Premier Sarawak. Dan berikan tepukan paling gemuruh buat Yang Amat Berhormat Yang di-Pertua Parti PBB. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu keramat parti kita, March PBB dan lagu GPS Utamakan Sarawak. Jangan lupa bendera di tangan kita kebarkan dan kita nyanyikan lagu rasmi kita dengan penuh semangat. Bersatu, asas berjuang untuk semua. Kestabilan politik negeri mencapai asa kemerdekaan. Saat sejauh untuk berbakti, penuh disiplin arahan parti, berkorban bersatu untuk bumi, bersatu dalam tindakan kami. Menegakkan keadilan, kemakmuran rakyat semua. Menegakkan keadilan, nikmati hidup alam merdeka. Kita bersatu, pemuda wanita di dalamnya, bersatu kerjasama bersama, tegaklah parti PBB kita. Menegakkan keadilan, kemakmuran rakyat semua. Menegakkan keadilan, nikmat hidup ala merdeka. Bersatu
Hadirin sekali lagi tepukan yang paling gemuruh untuk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Surat.